Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير والشر أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini Selasa malam Rabu malam 9 Rajab 14 semalam maafkan saya malam 9 Syaban ya 1443 Hijriah bersamaan 7 ya bersamaan 8 maafkan saya malam 9 malam 6 malam 6 Syaban 1443 Hijriah bersamaan 8 ke Mac 2022 masih terpanjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT pada malam ini malam 6 Syaban 1443 Hijriah bersamaan 8 Mac 2022 masih terpanjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu di dalam kuliah maya kita pada kali ini membicarakan isi kandungan kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang disusun oleh Tuan Guru Al-Fadil
Tuan Guru Syekh Abdul Rahab bin Nurif Al-Bahanji Al-Ali Hafizahullah Ta'ala. Jadi kita sampai kepada kuliah yang kedua terakhir membicarakan isi kandungan kitab ini, iaitu tajuknya diberi oleh penyusun kitab ini pada muka surat 105, iaitu beberapa golongan yang menyeleweng daripada kebenaran. Ya. Jadi kita bicarakan tajuk ini ya dalam majlis ilmu ini yang disifatkan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan rahmat dari Allah SWT, ya, ketenangan, sakinah, ini ketenangan ya di dalam majlis ilmu ini, dan dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya, serta kita semua berada dalam pemeliharaan Allah, diberi kesihatan, dikurniakan kesihatan, keafiatan, dan dijauhkan daripada segala mara bahaya, segala bala bencana, musibah, wabak penyakit, terutama wabak COVID-19 insya-Allah, dan juga dilindungi dari segala fitnah yang zahir, yang batin, yang nyata, yang tersembunyi, yang berkecil, yang besar, ya, yang hidup, yang mati, terlebih lagi fitnah Masih Dajjal. Antara fitnah yang ada pada akhir zaman ialah fitnah ya dari segi akidah kita, pegangan kita, ya, kepercayaan kita sebagai seorang Muslim. Jadi tajuk inilah yang akan kita bicarakan, kerana di dalam masyarakat Islam, dalam sejarah umat Islam, ada beberapa kelompok umat Islam yang berpegang dengan kepercayaan yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Jadi golongan yang pertama disebut oleh pengarang kitab ini iaitu golongan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ya, berasal daripada perkataan i'tizal. I'tizal ni maksudnya yang mengasingkan diri. I'tizal, i'tazala ya'tazilu, i'tizal. Maka isim fa'il, kata nama perbuatan bagi perkataan i'tizal ini ialah Mu'tazil. Jadi golongan firqah Mu'tazilah, golongan yang mengasingkan diri daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengikut sejarahnya, pengasasnya ialah seorang tabi'in, seorang yang hidup pada zaman tabi'in, namanya Wasil bin Atha, ya, yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Pada mulanya berguru dengan Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang lahir pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Tetapi kemudiannya bertindak keluar daripada fahaman gurunya dan membentuk pengajian sendiri. Maka orang memanggil golongannya sebagai Mu'tazilah. Golongan ini melebihkan logik akal daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Inilah punca mereka jauh menyimpang daripada kebenaran. Mereka juga amat suka berdebat. Berdebat ni tak salah tuan-tuan, kalau kita nak mencari kebenaran. Tetapi mereka, golongan Mu'tazilah ni, mereka berdebat untuk menegakkan fahaman mereka walaupun terbukti fahaman mereka itu salah. Jadi apa yang mereka perdebatkan berkaitan dengan kepercayaan, ilmu tauhid, ilmu akidah Islam, maka disenaraikan di sini ada 6 isu yang diperdebatkan mereka. Pertamanya, Tuhan mempunyai sifat atau tidak. Itu yang mereka perdebatkan. Ya, pada kita Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan ini ada zat dan ada sifat. Tuhan ni ada zat dan ada sifat. Zat Tuhan, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Itu kita, kepercayaan kita ahli Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kedua, menetapkan buruk dan baik itu akal atau syarak. Menetapkan buruk atau baik itu akal atau syarak. Ini perdebatan mereka. Jadi pada kita, menetapkan buruk atau baik itu adalah hak syarak. Hak syarak menetapkan sesuatu itu baik atau buruk. Tetapi akal itu menjadi neraca timbang kepada apa yang ditetapkan oleh syarak. Maksud dia, kita boleh menggunakan akal untuk menilai kenapa syarak meletakkan sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Jadi akal itu boleh digunakan untuk mencari rasional di sebalik ketetapan syarak itu. Contoh, syarak menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Akal boleh diguna untuk memikirkan kenapa Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu pada pandangan kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ketiga, Al-Quran makhlukkah atau tidak? Maka pada kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Tetapi lembaran yang tertulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran, macam Al-Quran yang kita pegang sekarang ni, itu adalah makhluk. Kerana ia adalah kertas. Ayat Quran ditulis menggunakan da'wat. Da'wat itu adalah makhluk. Kertas itu adalah makhluk, da'wat itu adalah makhluk. Tetapi Al-Quran adalah erti kata yang kata ianya sebagai wahyu Allah SWT. Al-Quran ini adalah kalamullah, kata-kata Allah SWT, maka ia bukan makhluk. Wallahu a'lam. Yang keempat, perbuatan makhluk, ciptaan makhluk atau Tuhan. Yang ini pun diperdebatkan oleh golongan Mu'tazilah. Pada kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sana makhluk ada pilihan untuk melakukan sesuatu perbuatan, sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk. Apabila terjadi perbuatan itu, maka itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau bagaimanapun, makhluk yang menanggung kesan menanggung perbuatannya sendiri. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak mempertanggungjawabkan sesuatu melainkan usaha. Tidak mempertanggungjawabkan seseorang itu melainkan usaha dia. Mana apa yang kita usahakan itu hasilnya balik kepada kita. Walaupun perbuatan itu memang ada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Kemudian yang kelima, siksa kubur ada atau tiada. Jadi mengikut kepercayaan kita Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, siksa kubur itu memang ada. Kadang ada hadis Nabi yang menceritakan tentang bagaimana keadaan siksa kubur. Bagaimana orang yang lulus soal kubur, keadaannya di alam kubur bagaimana. Orang yang gagal soal kubur, keadaan di kubur dan dalam kuburnya bagaimana. Jadi ini menunjukkan siksa kubur itu ada. Cumanya siksa kubur itu adalah perkara sam'iyat atau perkara ghaib yang tidak dapat diuraikan melalui panca indera manusia. Namun wajib kita imani, wajib kita beriman dengan adanya perkara-perkara ghaib ini. Termasuklah siksa kubur. Itu yang kelima. Yang keenam, melihat Tuhan di akhirat boleh atau tidak. Ikut kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita boleh melihat Allah SWT, zat Allah SWT di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kepada ahli-ahli syurga. Hanya kepada ahli-ahli syurga. Adapun ahli neraka, mereka tak akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dan lain-lain lagi lah yang mana kita kesuntukkan ruang untuk menceritakan perbahasan-perbahasan golongan Mu'tazilah ini. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan Qadariyah. Qadariyah daripada perkataan qudrah, iaitu maknanya kuasa. Maksudnya golongan ini berkepercayaan makhluk menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah SWT semata-mata yang berkuasa. Jadi golongan Qadariyah ini percaya perbuatan makhluk, perbuatan manusia itu daripada manusia itu sendiri, tidak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dalam arti kata lain, golongan Qadariyah ini menafikan adanya, wujudnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya buruk baik perbuatan manusia itu dari manusia itu sendiri, tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan mereka. Yang maksudnya Allah Ta'ala tak ada kuasa menentukan baik buruk perbuatan seseorang makhluk, seseorang manusia, sesuatu makhluk. Contoh,
Pengasas golongan ini bernama Ma'bad Al-Juhani. Beliau murid kepada Wasil bin Atha. Seorang lagi pemukanya bernama Ghailan Ad-Dimashqi. Kedua-duanya telah dibunuh oleh Al-Hajjaj As-Saqafi Gubernur Basrah ketika itu. Pada hakikatnya golongan Qadariyah adalah sebahagian daripada Mu'tazilah. Kerana mungkin mereka berbeza dalam beberapa perkara, tetapi mereka ada persamaan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, golongan Jabariyah, bermakna al-majbur, yang dipaksa, yang dipaksakan ataupun yang dikuasai. Artinya terpaksa atau tergagah di dalam gerak-geri, seperti bulu ayam di udara dipermainkan angin, atau seperti kayu di laut dipermainkan ombak. Pada golongan Jabariyah ini, makhluk tiada daya upaya berikhtiar atau kasbun, ini usaha. Lanjutan fahaman ini membawa i'tiqad tiada dosa jika berbuat kejahatan, memperbuat kejahatan, kerana yang berbuat itu pada hakikatnya adalah Tuhan. Golongan Jabariyah berpegang bahawa perbuatan manusia sebenarnya adalah di bawah kekuasaan Allah SWT seluruhnya. Manusia tak ada kuasa untuk memilih. Maknanya kalau seorang tu jadi penjahat, dia tak boleh dipertanggungjawabkan atas perbuatan jahatnya. Kerana apa? Kerana perbuatan jahat tu datang dari Allah SWT, bukan dari pilihan dia. Kalau kita pakai aliran Jabariyah ni, rosak lah kita. Sebab orang jahat, penjenayah, penjahat, penyamun, perompak dan sebagainya, mereka nak melepaskan diri, mereka boleh mengatakan, bukan saya yang nak pilihan ni Tuhan dah bagi kat saya. Bukan saya pilih jadi penjahat, Tuhan jadikan saya jahat. Nak kata apa? Jadi kalau kita pakai pandangan golongan Jabariyah ni, maka kita sebagai seorang Muslim akan rosak akidah kita, rosak kepercayaan kita, rosak pegangan kita, dan rosak keimanan kita. Baik. Pengasasnya Jaham bin Safwan dari Khurasan. Dia berguru kepada Ja'ad bin Dirham, orang yang mula-mula memfatwa Al-Quran itu makhluk dan Tuhan tiada ambil sifat-sifat. Ja'ad telah dihukum bunuh pada tahun 124 Hijrah kerana fatwa-fatwa kufurnya. Begitu juga Jaham bin Safwan dibunuh oleh Salam bin Ahwal Al-Mazini pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Golongan ini juga adalah sebahagian daripada Mu'tazilah. Mereka ni datang daripada Mu'tazilah, tetapi akhirnya berpecah menjadi satu golongan tersendiri, golongan Qadariyah, golongan Jabariyah. Jadi dalam kitab ini dulu diterangkan tentang daftar ringkas perbezaan fahaman-fahaman i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan golongan-golongan, tiga golongan yang disebut tadi, itu Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabariyah. Baik, kerana makanan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, pertamanya segala perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik atau buruk. Tetapi hamba mempunyai ikhtiar, ini memilih dan usaha. Inilah fahaman yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah dia pegangan kita. Pegangan perbuatan baik buruk itu dari ciptaan Allah, tetapi kita ada pilihan untuk jadi melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan sebaliknya. Jadi kalau kita nak jadi orang baik, nak jadi manusia berguna, itu pilihan kita. Kalau kita nak jadi kacangan tu, nak jadi orang yang melakukan kejahatan di atas muka bumi ni, itu pilihan kita. Tapi bila dah berlaku perbuatan-perbuatan kita itu yang baik ke ataupun yang buruk, itu adalah ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu Taala, kerana benda tu dah berlaku. Wallahu alam. Firman Allah Subhanahu Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Surah Azim, surah As-Saffat ayat 96. Mafhumnya, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Itulah dalil tentang apa yang kita percayai sebagai di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ini. Yang kedua, laha ma kasabat wa la 'alaiha maktasabat. Surah Azim ayat akhir 286 surah Al-Baqarah. Artinya bagi manusia ini upah apa-apa yang ia usahakan, dan atas manusia ini hukuman apa-apa yang ia usahakannya. Maksud ini menunjukkan manusia ini makhluk ada mempunyai usaha. Mana kita sebagai manusia, kita wajib berusaha. Kita
kita mesti usaha, kita doa, dan akhir sekali kita berserah kepada Allah SWT, yakni kita bertawakal kepadanya. Itu maksud dia. Yang kedua, baik dan buruk ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Tuhan punya sifat-sifat. Dia mendengar dengan sifat samaknya, dia melihat dengan sifat basarnya, dia berkata-kata dengan sifat kalamnya yang layak dengan kebesarannya. Jadi itu sifat-sifat Allah ni sebenarnya adalah sifat ketuhanan yang bercanggah dengan sifat makhluk. Kalau kita nak dengar, mesti ada telinga. Nak melihat, mesti ada mata. Nak berkata-kata, mesti ada lidah sebagai panca indera. Tapi Allah Ta'ala tak perlu. Allah Ta'ala tak perlukan mata untuk melihat. Allah Ta'ala tak perlukan telinga untuk mendengar. Allah Ta'ala tak perlukan lidah untuk berkata-kata. Kerana Allah Ta'ala itu berkata, mendengar, melihat dengan sifat-sifatnya. Yang takkan sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tak perlukan mata untuk melihat. Allah Ta'ala tak perlukan telinga untuk mendengar. Allah Ta'ala tak perlukan lidah untuk berkata, bibir, mulut untuk berkata-kata. Tak perlu. Allah Ta'ala tak perlu itu. Malah tersesatlah sesiapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada mata, ada telinga, ada lidah, ada lisan, ada bibir, tapi tak sama macam makhluk. Itu pun sesat juga. Dikira kepercayaan mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Menyerupakan Allah, zat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini ada kepercayaan yang salah, yang terseleweng juga sebenarnya. Yang keempat, ada siksa kubur. Ini adalah perkara gaib yang kita berpegang, kita beriman dengannya. Yang kelima, Tuhan tidak wajib ini mesti membuat yang baik-baik atau terlebih baik. Ini adalah kepercayaan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maksudnya Allah Ta'ala itu dia ada iradah, ada kehendak. Maksudnya Allah Ta'ala nak buat sesuatu yang baik atau sesuatu yang sebaliknya, itu terserah kepada kudrah, kekuasaan dan iradah kehendak Allah SWT. Jadi benda itu adalah harus. Pilihan pada Tuhan, pada Allah adalah harus Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu yang baik dan atau sesuatu yang sebaliknya. Yang keenam, Tuhan boleh dilihat dalam syurga. Allah SWT boleh dilihat dalam syurga. Ini kepercayaan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain lagi. Kemudian di Mu'tazilah, perbuatan hamba adalah ciptaan hamba yang dihasilkan dengan kuasa yang telah Allah Ta'ala ciptakan pada si hamba. Ketika ini melawan kejadian hamba itu sendiri, kerana pada tiap-tiap masa terlalu banyak kehendak-kehendak hamba yang tidak tercapai atau selalu terbentut. Nyatalah fikiran puak ini melampaui sempadan kerana tidak kenal kudrat Tuhan. Yang tingkat begini dihukumkan fasik, berdosa besar. Berkata sebagian ulama, kafir. Jadi ini kepercayaan terus menyeleweng golongan Mu'tazilah, kerana mereka tak percaya adanya kudrah Tuhan, kudrah Allah SWT. Baik dan buruk ditentukan oleh akal manusia. Ini adalah kepercayaan yang menyeleweng. Sebenarnya baik dan buruk dan baik ditentukan oleh syarak. Akal hanya mentafsirkan rasional baik buruk yang ditetapkan oleh syarak itu. Ketiga, Tuhan tidak punya sifat. Dia mendengar dengan zatnya, melihat dengan zatnya dan seterusnya. Ini adalah kepercayaan Mu'tazilah. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada sifatnya. Ada sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkata-kata. Yang keempat, siksa kubur tidak ada. Ini bertentangan dengan kita. Kelima, Tuhan wajib mesti membuat yang baik-baik atau yang terlebih baik. Seolah-olahnya Allah Ta'ala tidak ada iradah di situ. Yang keenam, Tuhan tak boleh dilihat sekalipun dalam syurga. Ini bertentangan dengan kita. Dan lain-lain lagi. Si Qadariyah, perbuatan hamba adalah ciptaan hamba yang dihasilkan dengan kuasa yang telah Allah Ta'ala ciptakan pada si hamba. Kenyataan seterusnya adalah bersamaan dengan pegangan bagi Mu'tazilah pada masalah pertama. Pegangan begini hukumnya haram, berdosa sebab telah fasik. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah percaya bahawa perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah SWT. Jadi benda ini bertentangan. Qadariyah menolak kudrah dan iradah Tuhan, kudrah dan iradah Allah SWT, meletakkan kudrah iradah perbuatan manusia itu pada manusia sendiri. Jadi ini bertentangan. Ini adalah kefahaman yang menyimpang daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW.
Dan yang keempatnya Jabariyah, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. So Ta'ala tanpa ada hak bagi si hamba untuk memilih. Etikat ni membawa kepada tidak berguna syurga dan neraka, Al-Quran, hikmah kerasulan, undang-undang dan sebagainya daripada perintah dan larangan. Jadi etikat, apabila kita percaya perbuatan manusia itu semata-mata dari Allah, maka tak ada gunanya Allah Ta'ala menurunkan syarak sebagai peraturan. Kalau semuanya Allah Ta'ala dah tetapkan, dah jahat, nak kata macam ni, Allah Ta'ala dah tetapkan dah jahat, tak boleh ubah. Sedangkan manusia itu boleh diubah dengan pendidikan, dengan undang-undang, dengan peraturan, boleh diubah sebenarnya. Wallahu alam. Dan demikian itu adalah salah, sesat, tidak sesuai dengan akal, adat dan agama. Pegangan ini dihukumkan fasik dengan tiada khilaf ulama, kerana mereka menafikan perkara yang ada, iaitu usul dan ikhtiar daripada hamba. Di pegangan Jabariyah ni salah kerana ia menafikan ikhtiar, usaha dan pilihan manusia. Maknanya manusia ni tak guna berusaha, sebab artinya takdir Allah itu 100% kena kepada manusia tersebut. Sedangkan ianya tidak benar sama sekali. Sebenarnya apa yang kita pegang dalam Ahlussunnah Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ni ialah Allah Ta'ala menetapkan yang baik dan buruk, tetapi pilihan seseorang manusia itu menjadi baik atau sebaliknya terserah kepada manusia itu sendiri membuat pilihan. Macam kita sebut tadi lah, ada manusia yang memilih untuk jadi manusia yang baik, maka Allah Ta'ala lorongkan jalan untuk dia jadi baik. Ada manusia yang memilih untuk jadi manusia yang jahat, maka Allah Ta'ala jalankan supaya dia jadi seorang yang jahat, seorang yang melakukan kejahatan. Maka takdir Allah Ta'ala di situlah. Dan sebab itulah manusia kita Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan dia berpegang manusia ini boleh berubah. Kalau dia usaha untuk mengubah diri dia, maka Allah Ta'ala berkuasa memberikan hidayah kepada seseorang itu untuk mengubah diri dia daripada keadaan dia sebelumnya kepada keadaan yang lebih baik. Itulah yang dikatakan sebagai konsep hijrah. Begitulah. Ia sedikit kupasan tentang fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada kebenaran yang dimuatkan oleh pengarang buku ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ini. Jadi insya-Allah pada kuliah kita yang akhir membicarakan kitab ini, kita akan mengupas kembali ilmu tauhid yang lengkap secara ringkasan. Insya-Allah kita akan huraikan sedikit apakah kepercayaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ianya dalam bab yang akhir ini banyak dinyatakan secara ringkas, secara mengikut carta dan sebagainya. InsyaAllah kita akan muatkan sekali carta-carta ini dalam video rakaman kuliah kita yang akhir membicarakan kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. InsyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Jadi itulah saja untuk kali ini, mudah-mudahan apa yang sempat kita kongsikan pada kuliah kita pada malam ini ada manfaatnya untuk bersama, boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita dirahmati, diberkati dari Allah SWT, dan kehidupan kita bersama suami isteri anak kita akan bahagia dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah ini yang terkasar bahasa, yang terlanjur bicara tersengaja semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah bertemu kita pada kuliah akhir kitab ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni pada kuliah Mei yang akan datang. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, qul qala yazata azmi wa lakum. Dan kita tangguhkan kuliah kita kali ini dengan tasbih al-kafaratul asbah. Ila alladziina amanu bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi. Allahumma arham jama'ana hadza jam'an marhum wa tafarraqana bihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farig jamahum wa shattit kalimatahum wa zazil aqdamahum wa sallim min kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujahid sahab wa azmal ahzab ya yazib wa sunahim
بفضل بناس المسلمين الرحمن الرحيم ربنا زدهم وزنا فما يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل ربنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والحزن والكورونا والغلاء والإمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وأنصار البلدان عامة بفضلك وجودك وكرمنا وكرمنا بنا سلم وسشر المرامين ربنا زدنا مزنا فما يأكل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير اللهم بارنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان دعوانا فيها سبحانك الله آتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته